Kelantan cadang bina tebatan banjir di sepanjang Sungai Golok. 100 kg dadah cuba diserujuk melalui Johor, tumpas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi 22 Disember 2020. Anda bersama saya Fahazin. Juga bersama saya Syairul Islam. Baik, pelbagai langkah dilaksanakan Kerajaan Negeri Sabah untuk mengatasi masalah kehilangan punca pendapatan rakyat di Sabah. Itu antara perincian dalam langsung dari Kota Kinabalu bersama Muhammad Syahrizam Awang. Manakala di Kuching, penyelidikan kesan penggunaan tanah gambut perlu diperhebat. Manfaat projek Rimbunan Kasih dan JKR Sarawak rancang bina jalan alternatif di Kapit elak kesakan. Semuanya bersama Nursila Talaha di Kuching. Dan di Kota Kinabalu kita bersama Muhammad Azidi Abdullah dengan pencapaian Kelantan sepanjang tahun 2020. Perkembangan banjir di Kelantan sehingga tengah hari tadi, penduduk terjejas di Pasir Mas masih lagi 911 orang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin yang prihatin dengan nasib penduduk terjejas tiba di Rantau Panjang menaiki helikopter TUDM pukul 10 pagi tadi. Beliau melawat pusat pemindahan sementara PPS di Kelantan yang dilanda bencana sejak minggu lepas. Ketibaan Tan Sri Muhyiddin disambut Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan timbalannya Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, Ketua Polis Negeri Datuk Syafin Mamat serta Ketua-Ketua Jabatan Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Tan Sri Muhyiddin kemudian diberi taklimat banjir oleh Ketua Jajahan Pasir Mas Nik Muhammad Nur Nik Isha. Sempena lawatan kerja kali ini juga Perdana Menteri turut menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas di PPS ini. PPS SK Gual Tinggi ini merupakan salah satu daripada 11 PPS di Pasir Mas. Kerajaan Persekutuan akan mempertimbangkan permohonan Kerajaan Kelantan untuk membina tebatan banjir di sepanjang Sungai Golok melibatkan jajahan Pasir Mas Rantau Panjang dengan kos RM1.5 bilion. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata, secara umumnya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah bersetuju dan meminta perkara itu dikemukakan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Tentang banjir fasa kedua itu penting menangani masalah banjir saban tahun di kawasan itu yang turut menjejaskan mata pencarian peniaga di Pekan Rantau Panjang. Untuk Pasir Mas dan Rantau Panjang ini, untuk pasal kedua ini boleh bermula dengan 600 juta cukup. Kalau tidak bina tebatan banjir, maka setiap tahun kita akan menerima air yang melebihi akan masuk ke pasar di Rantau Panjang. PN secara umumnya telah meminta supaya kita pastikan bahawa perkara ini telah dikemuka untuk perancangan Malaysia ke-12. Itulah. Jadi lulus wallahu a'lam. Beliau memberitahu pemberita selepas mengiringi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melakukan lawatan kerja ke Pusat Pembinaan Sementara PPS SK Gual Tinggi Rantau Panjang hari ini. Datuk Ahmad turut berpuas hati dengan SOP yang diguna pakai di semua PPS terlibat. Banjir di Kelantan semakin pulih dengan jumlah penduduk terjejas semakin berkurang. Hanya 911 penduduk terjejas banjir daripada 342 keluarga berbanding 1,064 orang daripada 389 keluarga tengah hari tadi. 11 PPS masih dibuka membabitkan satu daerah iaitu Pasir Mas, manakala 2 PPS di Tanah Merah ditutup tengah hari tadi. Setakat pukul 4 petang, paras Sungai Golok di Rantau Panjang melebihi tahap bahaya iaitu 10.14 meter. Tan Sri Muhyiddin turut melawat Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok Kemaman, Terengganu. Beliau tiba di PPS tersebut pada pukul 1.30 tengah hari tadi.
Perdana Menteri yang menaiki helikopter Agusta milik Angkatan Tentera Malaysia itu turut diberi taklimat mengenai pengurusan bencana banjir yang disampaikan Pegawai Daerah Kemaman Muhammad Sofian Abu Bakar. Beliau turut mengagihkan 166 pek barangan keperluan dapur kepada penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di sekolah ini. Kesempatan ini turut diambil untuk menyantuni penduduk terjejas banjir terdiri daripada warga emas dan orang kurang upaya. SK Bukit Mentok dijadikan pusat pembinaan sementara bermula pukul 2 pagi Sabtu lalu selepas Kemaman dilanja banjir gelombang keempat. Sehingga kini 487 penduduk daripada 140 keluarga ditempatkan di PPS ini berbanding 669 penduduk pagi tadi. Ia dijangka tutup sepenuhnya petang ini berikutan cuaca baik. Sementara itu, semakin ramai penduduk yang ditempatkan di PPS dibenarkan pulang. Sehingga pukul 4 petang tadi, 8 PPS masih dibuka di 2 daerah menempatkan 837 orang penduduk. Di Kemaman, 657 penduduk melibatkan 160 keluarga masih berada di 3 PPS. Paling ramai di PPS Bukit Bentok menempatkan 614 penduduk. Di Dungun pula, 5 PPS masih dibuka menempatkan 180 penduduk. Cuaca di Terengganu keseluruhannya dilaporkan baik dan tiada hujan manakala sungai-sungai utama terus menunjukkan tren penurunan. Cubaan menyeludup kira-kira 100 kg dadah jenis syabu bernilai RM5 juta dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Johor di Pelabuhan Tanjung Pelepas Gelang Patah kira-kira pukul 9.45 malam tadi. Kali ini penduduk cuba mengaburi pihak berkuasa dengan menyembunyikan dadah berkenaan dalam paket bungkusan teh Cina. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksamana Muda Maritim Kamaruzaman Abu Hassan berkata sebuah bot dikesan sedang bergerak keluar dari muara Sungai Boh ke perairan Tanjung Piai disyaki ke sempadan Malaysia Indonesia. Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, pemandu bot terbabit memadam lampu dan memecut ke kawasan paya bakau berhampiran. Bot kemudian ditinggalkan di kedudukan 0.5 Batu Nautika Barat Daya Pelabuhan Tanjung Pelepas. Anggota bot ronda merapat ke bot fiber yang ditinggalkan itu dan menemukan muatan 4 beg pakaian, 4 beg pakaian dan 1 kotak. Dan pemeriksaan lanjut ke atas beg dan kotak itu terdapat 98 paket bungkusan teh Cina yang mengandungi serbuk kristal dipercayai dadah jenis syabu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bagi melancarkan urusan harian anda, sebaiknya kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca semasa. Langsung dari Jabatan Meteorologi, kita bersama pegawainya Atikah Marziah Mokhtar. Silakan Atikah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa di mana diperhatikan terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan yang secara amnya masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap melibatkan kawasan yang tersebut. Turut dicerap, keadaan angin di rantau negara kini masih lagi bertiup dengan kencang, boleh melebihi 60 km per jam dan juga masih lagi boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna merah, jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 24 Disember ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Merujuk pada paparan imej gambar radar semasa pula, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, kecuali hujan lebat beserta debut petir yang ketika ini sedang berlaku sedikit melibatkan di
di Negeri Sembilan dan juga Negeri Melaka yang dijangka akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Di Negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak serta melibatkan bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah yang dijangka masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih lanjut, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Baik, ini sahaja dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, lintas langsung negeri, kita mulakan dengan negeri di bawah payu bersama Muhammad Syahrizam Awang yang memperincikan usaha kerajaan negeri membantu usahawan PKS terjejas bangkit kembali. Silakan Syahrizam. Terima kasih Syairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbagai langkah telah dilaksana kerajaan negeri untuk mengatasi masalah kehilangan punca pendapatan dalam kalangan usahawan industri kecil dan sederhana IKS tempatan. Timbalan Ketua Menteri 3 yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Joachim Gun Salam berkata sebanyak 10 juta ringgit dibelanjakan untuk geran pembelian mesin dan kelengkapan serta pembungkusan melalui program bantuan usahawan IKS BAIKS yang memanfaatkan seramai 1,070 usahawan. Kerajaan juga telah menyediakan bantuan keuangan one-off berjumlah RM1,000 untuk meringankan beban aliran keuangan kepada usahawan mikro dan cottage yang memanfaatkan 20,000 usahawan. Platform e-dagang GoBiz juga diwujudkan untuk membantu meningkatkan pemasaran produk usahawan IKS yang telah membantu kepada lebih 155 usahawan. Datuk Joachim menjawab soalan adun Sulabayan Datuk Jaujan Sambakong di sidang Dun Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, sejumlah lebih 92.47 juta ringgit berjaya dikutip bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah setakat 17 Disember lalu sekaligus melepasi sasaran kutipan zakat tahun ini iaitu 90 juta ringgit. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, daripada jumlah itu, zakat penggajian mencatatkan kutipan sebanyak 44.18 juta ringgit melibatkan kutipan daripada 41,218 individu. Manakala zakat perniagaan mencatat kutipan 23.04 juta ringgit melibatkan kutipan daripada 3,872 pembayar. Datuk Arifin menjawab soalan adun pintasan Fairuz Rendan. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah menerusi Taman-Taman Sabah sedang dalam proses menyediakan dokumen pencalonan Kinabalu Geopark sebagai pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO Global Geopark. Menterinya Datuk Jafri Arifin berkata penyediaan dokumen tersebut penting sebagai pengiktirafan dan penjenamaan antarabangsa Kinabalu Geopark sebagai tapak pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi.
Pengiktirafan berkenaan dapat memberi kesan positif termasuk mewujudkan peluang pemasaran produk dan perkhidmatan tempatan selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang perkhidmatan pelancongan. UNESCO Global Geopark adalah berteraskan pembangunan lestari yang memberi keutamaan kepada keseimbangan aspek-aspek pemuliharaan alam sekitar, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial selaras dengan komitmen mencapai matlamat pembangunan mampan 2015-2030. Datuk Jafri menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik, Datuk Raimi Unggi ketika sesi soal jawab sidang Dun Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan memaklumkan bagi meluaskan rangkaian gentian optik di negeri ini, sebanyak 190,115 premis akan mempunyai akses kepada perkhidmatan jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabit melalui pelan jalinan digital negara Jendela. Bagi perkhidmatan jalur lebar mudah alih pula, sejumlah 423 menara baharu akan dibina, manakala 2,221 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf kepada teknologi 4G. Kesemua inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat bermula tahun ini sehingga 2022. Datuk Yaakob menjawab soalan Adun Segama Datuk Muhammadin Ketapi di sidang Dun Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan menyasarkan membekal air terawat ke seluruh kawasan luar bandar Sabah menjelang 2035. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri memberitahu sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini bagi merealisasikan hasrat tersebut, RM2.53 bilion telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 dan projek sedang dilaksana selain ada masih dalam peringkat kajian. Menurut Datuk Limus, dalam rancangan Malaysia ke-12, Kerajaan Persekutuan meluluskan tambahan bajet bagi projek bekalan air luar bandar BALB sebanyak RM450 juta bagi pelaksanaan 5 projek bermula 2021 hingga 2025. Beliau menjawab soalan adun usukan Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said mengenai inisiatif mengatasi isu bekalan air luar bandar Sabah. Menjawab soalan lisan adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Mohamed Yassin tentang projek infrastruktur asas kawasan pedalaman Sabah, Datuk Limus berkata projek bekalan elektrik luar bandar BELB menyasarkan 99.99% kawasan luar bandar Sabah menerima bekalan elektrik menjelang 2025. Bagi tempoh 2020 hingga 2022, sebanyak 68 kampung dengan 1,884 rumah disasar memperoleh bekalan elektrik menerusi projek BELB di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Bagi program jalan luar bandar JALB, sebanyak 35 projek dengan siling keseluruhan RM3.1 bilion diluluskan dalam RMK11. Sekian berita dari Sabah untuk petang ini. Budayakan kebiasaan baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Syarul Islam di Angkasa Puri. Syarul, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. Penyelidikan kesan penggunaan tanah gambut perlu diperhebat, beri impak positif kepada pembangunan ekonomi negeri. Kita bersama Nosrila Talaha yang bersedia di Kuching untuk laporan lanjut. Silakan. Terima kasih Syarul. Assalamualaikum dan salam hormat. Pendidikan mengenai kesan penggunaan tanah gambut dalam pembangunan ekonomi perlu diperhebat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini bagi meningkatkan keyakinan masyarakat antarabangsa bahawa pembangunan tanah gambut mampu menyumbang kepada pembangunan tanpa menjejaskan alam sekitar. Jelasnya bukti secara saintifik ini dapat meyakinkan penerimaan masyarakat sejagat terhadap usaha membangunkan tanah gambut memandangkan terdapat negara yang bercanggah pendapat mengenai usaha tersebut. Katanya sebagai sebuah negeri yang mempunyai kira-kira 65% keluasan tanah gambut, pembangunan itu juga untuk membantu masyarakat. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis makan malam bersempena ulang tahun ke-10 Persatuan Tanah Gambut Malaysia MPS dan penghargaan Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Tropi di Kota Samarahan. Sementara itu, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lin Talif Saleh dalam ucapannya berharap Tropi terus meningkatkan kerjasama dengan pihak berkepentingan dalam pelbagai bidang seperti pakar ekologi, persekitaran serta pertanian untuk memastikan pembangunan jangka panjang tanah gambut.
Tropi juga perlu meluaskan platform termasuk di peringkat antarabangsa seperti Persatuan Tanah Gambut Antarabangsa dalam program yang diadakan supaya dapat mendedahkan usaha pembangunan tanah gambut bukan sahaja di Sarawak malah ke peringkat antarabangsa. Projek rimbunan kasih yang sedang rancak dilaksanakan di Sundar Lawas bakal memberi manfaat besar kepada penduduk setempat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan berkata ia merangkumi peluang pekerjaan kepada peserta selain impak pembangunan yang akan wujud di kawasan itu kelak. Jelasnya keutamaan kini untuk menarik minat penduduk terlibat sama membangunkan dua bidang yang berpotensi iaitu pertanian dan aquakultur. Ia meliputi tanaman rock melon dan penternakan ikan jenis tilapia dan jet pearl. Our ultimate objective is, of course, we want to start. This is going to be the anchor for us to be involved in this venture. But at the same time, how to get the people, especially in the surrounding areas, to be involved untuk membolehkan masyarakat setempat kita akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Datuk Amar Rawang Tengah ditemui media selepas meninjau perkembangan projek tersebut di Sundar Lawas. Projek berkenaan telah diambil alih oleh kerajaan negeri melalui Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Sebuah syarikat swasta akan bertanggungjawab juga mengurus rimbunan kasih termasuk memberi khidmat nasihat teknikal dan membantu dari segi pemasaran. Setakat ini, seramai 53 peserta terlibat dengan projek tersebut di tapak seluas 21.45 hektar dengan kemudahan rumah kepada peserta. Saya bersyukur sebagai peserta rimbunan kasih. Kami dapat bekerja di sini, terus ada disediakan rumah di sini. Sangat bersyukur sebab sekarang ni bukan senang untuk mendapatkan pekerjaan yang menyediakan tempat tinggal sekali. Pemangkin untuk kemajuan peserta-peserta di rimbunan kasihannya. Lagipun ia dapat menjana pendapatan kepada peserta-peserta. Harapan saya moga Sundar ini dikenalilah di mana-mana serata tempatlah. Kalau boleh di luar negara pun Sundar ini dikenali. Bersempena lawatan ke Lawas, Datuk Amar Rawang Tengah yang juga Adun Bukit Sari turut menyerahkan peruntukan RM200,000 daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor kepada Gereja St. Martin Lawas. Peruntukan itu bagi membeli keperluan gereja berkenaan manakala kemudahan lain akan diurus wakil rakyat kawasan berkenaan. Kerjasama Penduduk Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA dan Jabatan Tanah dan Survey telah memudahkan proses pengukuran tanah hak adat Bumiputera NCR dilaksanakan di kawasan Serian. Ini terbukti apabila 1,499 surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri melibatkan 2,073 lot tanah telah diagihkan kepada pemilik di kawasan itu. Ia hasil pengukuran perimeter tanah NCR inisiatif baharu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan berkata sejumlah 68,960 hektar kawasan juga telah diwartakan sebagai warta rizab komunal Bumiputera di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri. Ini termasuk kawasan di Kampung Rayang yang telah siap diukur Mei lepas melibatkan tanah seluas 910 hektar. Terkini ialah kawasan di Kampung Keromboy, Kampung Petung dan Kampung Menjau Siburan melibatkan tanah seluas 322 hektar dengan 186 penerima. Beliau menyatakan demikian ketika berucap menyampaikan Warta Rizab Komunal Bumiputera Pertanian Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan Surat Hak Milik Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri di Balai Raya Kampung Sinjuk di Siburan. Dalam perkembangan sama, Datuk Amar Rawang Tengah berkata, tanah seluas 965,285 hektar di seluruh negeri berjaya diukur menerusi pengukuran perimeter NCR inisiatif baharu sejak 10 tahun lepas. Di Serian, sejumlah 3,303 hektar tanah telah diukur yang melibatkan 4,360 lot setakat November lepas. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Syarul di Angkasa Puri. Silakan. Lintas langsung dari Kelantan hari ini mengimbas kejayaan-kejayaan yang dilakar sepanjang tahun 2020 Kerajaan Negeri Kelantan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri itu dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Kita langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan Azidi. Baik, terima kasih Syai.
tahun 2020 akan diingati sebagai tahun paling mencabar apabila negara dan dunia berhadapan pandemik COVID-19. Meskipun begitu, petugas barisan hadapan kekal teguh berbakti tanpa ada istilah bekerja dari rumah. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan antaranya tetap melaksanakan tugas sebaik mungkin bagi menjamin keselamatan, keharmonian dan kedaulatan perairan negara. Pelbagai kejayaan dilakar agensi itu sepanjang tahun dikongsikan melalui laporan wartawan Majidah Ismail. Pengarah APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob menjelaskan dalam aspek penguatkuasaan Maritim Negeri Kelantan, MNK berjaya melakukan 28 tangkapan membabitkan 12 bot nelayan asing, 12 bot nelayan tempatan dan masing-masing 2 tanker asing serta kes penyeludupan melibatkan nilai keseluruhan RM30.7 juta dengan 182 orang kena tahan OKT. Kesemua tangkapan ini dilakukan menerusi pelaksanaan OPS Naga Barat, OPS Kuda Laut dan OPS Damai. Okay, perbandingan bagi tahun 2019 dan dengan 2020, jumlah tangkapan meningkat sebanyak 12%. Dan peningkatan ini dilihat sedikit kerana Maritim Negeri Kelantan dan juga APMM dalam tempoh pengusiran kerana pandemik COVID-19 inilah kami tidak dibenarkan untuk melakukan tangkapan demi memastikan penyakit ini, pandemik ini tidak menular di negeri Kelantan. Sementara itu bagi kes penyeludupan rokok, jumlah rampasan rokok tidak berkastam turut mencatat peningkatan lebih 2 kali ganda berbanding tahun lalu, iaitu 2.5 juta batang rokok putih dengan nilai termasuk cukai dianggarkan RM1.87 juta. Inisiatif APMM Kelantan untuk melindungi sempadan negara daripada dibolosi dan mengekang penyebaran COVID-19 secara import dilakukan dengan mewujudkan pangkalan operasi hadapan FOB di Tumpat. Ia berjaya mengekang kes jenayah melalui laut dengan sifar kes. 1 Ogos, detik bersejarah buat seluruh warga MNK apabila menerima sebuah New Generation Petrocraft dikenali KM Tok Bali untuk memperkasakan lagi penguatkuasaan di perairan pantai timur amnya dan perairan Kelantan khasnya. Kapal berukuran 45 meter panjang dan 7.7 meter lebar ini telah melakukan 6 tangkapan membabitkan 4 bot nelayan asing dan 2 tanker. Kapten Maritim Muhammad Nur Syam menambah dalam kes cari lamat pula pelbagai insiden direkodkan dan antara yang menjadi perhatian ialah kejadian bot karam yang mengorbankan 8 pemancing dengan 12 berjaya diselamatkan. Tahun ini menyaksikan kes kecemasan di laut menurun kepada 70% berbanding tahun lalu. Maritim Negeri Kelantan pada tahun ini telah berjaya menyelesaikan semua kes cari lamat di dalam tempoh yang ditetapkan oleh SOP ataupun dalam MKN20 yang digunakan di seluruh dunia, itu konsep search and rescue dalam masa 7 hari. Ya, jadi itu adalah satu kejayaan yang amat membanggakan bagi kami di Maritim Negeri Kelantan sebab kebiasaannya operasi mencari yang menyelamat ni mengambil tempoh yang agak panjang. MNK mempunyai kawasan pengoperasian seluas 27,637 km persegi merangkumi 78 km sepanjang pantai. Keluasan itu merangkumi kawasan tuntutan bertindih antara Malaysia-Thailand seluas 7,250 km persegi dan kawasan tuntutan bertindih antara Malaysia-Vietnam dengan keluasan 2,008 persegi. Tahniah buat seluruh warga MNK yang juga wira samudra ini yang sentiasa bersedia menunaikan amanah negara walau dalam apa jua situasi. Mereka tetap mempertahankan benteng perairan negara daripada dibolosi. Majidah Ismail, Berita RTM. Pelaksanaan beberapa projek berimpak tinggi di Kelantan antara yang menjadi tumpuan sepanjang tahun ini. Selain pelaksanaannya yang merubah lanskap pembangunan negeri, ia juga menyelesaikan banyak isu berbangkit yang membelenggu rakyat. Antara yang mendapat perhatian adalah kemajuan pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai KBKK sejauh 67.6 km. Laporan wartawan Fikri Zaib. Daripada 5 sub-pakej keseluruhan pelaksanaan, pakej 1B dari Pasir Ho ke Kadok serta pakej 2A dari Kadok ke Keteris sejauh 13.85 km telah dibuka secara rasmi kepada pengguna.
Laluan daripada Bulupuh ke Pasir Hok ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai. Dan sehingga kini tahap pelaksanaannya telah mencapai 30% siap. Dan dicakakan ia bakal memberi impak besar kepada ekonomi penduduk sekitar selain menguraikan kesesakan jalan raya khususnya ketika musim perayaan. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed memberi jaminan pembinaan Lebuh Raya KBKK bersama projek Lebuh Raya Center Spine Road CSR yang turut melibatkan beberapa jajahan di negeri ini diteruskan dan dijangka siap menjelang 2025. Projek-projek terlibat diberi keutamaan memandangkan ia memberi signifikan besar kepada lonjakan pembangunan sosioekonomi selain keselesaan dan keselamatan khususnya kepada pengguna jarak jauh. Jalan ini sudah lama diperancang, lebih 10 tahun dah. Dan insya-Allah kita berdoa semoga menjelang tahun 2025 keseluruhan daripada Bentong sampai Kota Baru akan siap Lebuh Raya dan ini banyak membantu dalam mengurangkan kesesakan lalu lintas. Bukan saja musim perayaan tetapi hari biasa pun kita sudah maklum jalan sepanjang Bentong sampai Kota Baru ini jalan yang sibuk dan dengan siap jalan tersebut maka ia juga mampu untuk mengurangkan kadar kemenangan. Dalam belanjawan 2021, sejumlah RM821 juta diperuntukkan untuk projek CSR dan KBKK. Daripada jumlah berkenaan, RM165 juta untuk pelaksanaan projek Lebuh Raya KBKK. Kita akan bersaing dengan kereta api sikit lagi. Jadi, bila highway itu siap, ia menjimatkan perjalanan. Masa perjalanan. Jadi, kita boleh penumpang-penumpang dia boleh dia tak perlu lama berada dalam perjalanan. Saya rasa kalau ada highway tu mungkin kurang sikit lah pemandangannya. Sebab dari segi jalan pun luar. Kalau tak mengajar jalan ni speed Ada setengah highway tu ni jadi okey lah jalan tu. Kalau boleh kak boleh siapkan highway tu secepatnya mungkin lah kalau boleh. Sebab mengurangkan kesesakan lalu lintas. Moga sebelum-sebelum ni orang kata balik musim perayaan kak jalan selalu jam. Makan 12 jam, 15 jam atas jalan. Pada masa sama, pelaksanaan projek lain seperti naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra, LTSIP Pengkalan Cepa dan pembinaan jambatan Palikbang Kota Baru juga di peringkat akhir penilaian dan pemilihan kontraktor. Dijangkakan pembinaan kesemua projek akan dapat dimulakan awal tahun harapan. Fikri Zaib, Berita RTM. Dua bahan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kelantan. Kembali kepada Syai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azidi daripada RCM Kelantan. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Ingat, sentiasa patuh SOP dengan mengamalkan penjarakan fizikal dan memakai pelitup separuh muka dengan betul. Dan jangan lupa untuk imbas aplikasi My Sejahtera di kesemua premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.